نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضل العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعلنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم ارحمنا فأنت أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإيمان، تحية مباركة من عند الله عز وجل. Yang dihormati, yang dikasihi, yang dimuliakan Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan murbot, serta seluruhnya para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, baik lelaki ataupun perempuan, dan tidak ada selain daripada keduanya. Tadi mahbub. Dan mahbubatlah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat kurniaan Allah kepada kita dalam bentuk usia. Betapa besarnya nikmat yang namanya usia, sampai ke saat tu masih bernyawa, belum mati lagi. Tapi malam tu lah kita akan bacakan tahlil dan bersyukur kita, bukan nama kita disebut. Nikmatnya Allah bagi umur panjang. Panjang umur dalam keadaan Allah limpahkan pelbagai nikmat lain. Antaranya nikmat Islam dan nikmat iman yang tidak terbanding dengan segala bentuk kemewahan, kelazatan dunia. Kalaupun kita ada kelazatan dunia, kemewahan dunia dan seumpama yang sementara sifatnya, tidak ada perkara yang namanya iman dan Islam. Wallahu a'lam apa jadi dengan kita. Boleh bayang kita hidup kalau kita bukan orang Islam? Pernah bayang saya? Subuh saya semayang, Zuhur sekali bedal, Asar tak barulah siap, Maghrib Isyak ni 7 tahun orang saya gagu. Tetapi adakah berkat hidup tersebut? Nampak seronok di dunia. Okey je ustaz semayang, okey je. Betul okey, tunggu penyimpan akal orang tahu. Begitulah nikmatnya Allah bagi kepada kita, usia panjang, Islamnya ada, imannya ada, ihsannya ada. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita istiqamah. Seperti mana istiqamahnya aku itu turun kuliah kitab simbah jual. Aku mesti tak masalah aku itu je. Subuh tak pakai kereta sebuah. Pulang ke rumah aku unggah kereta kita dengan kereta tu, pergi kereta bagi kita. Petang ke kereta tu. Manusia mudah lupa. Tapi itulah hakikat mudah-mudahan. Apapun keadaannya kitab simbah atau simbah, hakikat ilmu bukan duduk dalam penulisan. Ilmu duduk dalam hati. Al-ilmu fi sudur wala fi sudur. Al-ilmu fi sudur wala fi sudur. Ilmu itu letaknya dalam hati, bukan dalam penulisan. Bukan nak kata aku tak berilmu gila Al-Haji Wan, tetapi sekadar aku teringat bolehlah aku sebut selain daripada reference Google lepas tu. Dalam Google pun ada, kita buat nota sikit pun ada dalam handphone kita tu, insya-Allah, yang kita akan jadikan reference lepas tu, insya-Allah. Jadi kita sambung bicara kita pada pagi tadi. Kita berbicara tentang kisah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, atau boleh kita nisbahkan radhiyallahu taala anhuma. Sebab apa? Anaknya sahabat, bapaknya sahabat, yang namanya kita sebut pada minggu lepas. Siapa namanya pun? Kita sebut pada minggu lepas namanya satu nama sahabat Nabi yang jarang disebut orang, yang mula dengan huruf Q.
Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma. Bagi kita sebut sedikit sebanyak tentang latar belakangnya. Bang mata. Nampak? Ambil mak. Bagi kita sebutkan sedikit sebanyak mukadimah tentang Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Yang mana kita maklum satu perkara, Qais tu muda-muda dah hebat, hampir-hampir dilantik menjadi YB. Cuma dalam kalangan bangsa Arab, nya ada sedikit benda yang bangsa Arab tu suka, tapi nya sedar. Benda ia aja sedar, nya sampai jadi YB terus. Apa masalah tu Farouk? Janggut sedar. Kita tengok betapa besarnya sentimental value benda tu. Janggut. Sampai tahap macam ni, bangsa Arab nak pilih pemimpin, janggut sedar punya pasal, walau manifesto hebat. Jen, siapa? Qais bin Sa'ad bin Ubadah tu, dari datuknya, neneknya, bapaknya, maknya, semua orang hebat. Dengan nyanya sekali pun hebat. Cuma apa? Nya kurang pada janggut. Setegal sudah janggut, kita sempat lantik jadi pemimpin. Macam ya, saya sadik siapa ya? Macam tu cerita ni. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kemudian kita sebut lagi sedikit sebanyak tentang fizikal Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Yang mana Qais bin Sa'ad bin Ubadah, kita sebut subuh tadi, bila dia menaiki tunggangannya, kaki sampai ke depan. Kita bayang macam mana tinggi orang yang nama Qais bin Sa'ad tu, naik keldai, kakinya sama panjang dengan keldai tu. Dia duduk atas keldai, tapi kaki sampai ke depan. Mau kata aku baru kuda kecil pun dah tergantung kaki. Sebab kaki pendek. Kaki cukup panjang, bukan pendek. Kaki cukup panjang Allah bagi, sederhana. Tapi ialah keadaannya yang Allah jadikan kita. Hakikat Allah ciptakan setiap daripada kita, semuanya indah, semua cantik, semua handsome, semua bergaya. Tinggal kita nak bersyukur atau sikit lagi dengan macam ni Allah cipta kita. Yang macam tu keadaannya. Balik pada cerita kita, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, fizikal dah cerita, latar belakang keluarga sedikit sebanyak dah cerita, kemudian sifat yang sangat-sangat dermawan pun telah kita ceritakan. InsyaAllah pada petang tu kat nota. Ni dah nota betul. InsyaAllah pada petang tu kita ceritakan sedikit sebanyak tentang sifatnya lagi, tambahan kepada apa yang telah kita bicarakan pagi tadi dalam kuliah subuh kita. Sifat Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma. Boleh sebut radhiyallahu anhu kalau kita nak maksudkannya seorang, boleh sebut radhiyallahu anhuma kalau nak refer kepada bapaknya sekali, atau kita nak sebut radhiyallahu anhum pun boleh. Sebab apa? Keluarganya sekali. Jadi kita bacakan lagi nota yang kami catatkan, yang kita ambil di Google, copy paste lah. Yang kita catatkan sedikit kecerdasan, yang cerdasnya Qais bin Sa'ad bin Ubadah, yang kita sebutkan pagi tadi, seorang pemuda Ansar yang asal daripada bangsa Ansar. Bila sebut bangsa Ansar, asal daripada Mekah, Madinah. Ansar Madinah. Kalau Mekahnya nama Muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Kalau Ansar, orang-orang Madinah lah. Dan Ansar bahagi kepada dua kaum lagi, yakni Aus dan Khazraj. Qais bin Sa'ad asal daripada bangsa Khazraj. Dan bangsa Khazraj tu dia banyak kelebihan. Antaranya apa? Orang-orang yang kalau kita tengok sahabat Nabi daripada kalangan bangsa Khazraj tu, rata-ratanya sahabat Nabi ke bangsa Khazraj, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang cerdas. Kalau sebut bab-bab perangnya, orang-orang yang perkasa. Bukan Qais seorang yang perkasa daripada bangsa Khazraj, sahabat Nabi. Kita ingat sih, ada sahabat Nabi kita pernah ceritakan, yang baca Al-Quran malam hari, langit terbelah malaikat sekodeng. Ingat? Siapa namanya kalau ingat? Anggu. Namanya apa kau? Namanya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Tu baca Quran malam hari. Sebab apa? Saya ingat Usaid tu yang memang satu, yang pahlawan, pendekar penuah, panglima-panglima punya bangsa. Tetapi sungguh panglima-panglima sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bab-bab Al-Quran si tinggal. Yang kita kena ambil pengajaran. Kita hari tu nak jadi panglima, lu langsing lu mati,
Terpulanglah nak jadi pun. Tetapi biar ilmu agama masih tinggal. Terkadang panglima suruh jadi imam bebek. Gaya gangster. Kopi tinggi ya gelas. Duduk di meja. Pada gelas besar bengkel kan? Gelas besar lah. Gelas besar sama dia gelas. Suruh hormat seberani. Allahu Akbar. Jangan macam ni lah. Biar kita jadi seperti sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sungguh-sungguh Panglima Abdul Rahman bin Auf. Tapi tengok Qurannya bagaimana. Tengok Quran Usaid bin Hudayr. Mana kat Skodeng Usaid bin Hudayr tu kita hidang. Setakat depannya 20 orang, tumbang 20. Setakat hidang depannya Undertaker, Goldberg, Kane, Big Show, Kurt Angle, Azibullah lah. Sadaqallahul azim, geng-gengnya semua. Kalau kita hidang geng-gengnya lah. Tapi hakikat sungguh si Datuk Panglima, Quran setinggal. Sahabat Nabi yang namanya Usaid bin Hudayr, ketika mana beliau membaca Al-Quran pada malam harinya, tak kala di sebelahnya ada anaknya tidur, nyaduk baca Al-Quran, tiba-tiba langit bercahaya semacam, kudanya gelisah semacam. Gelisah kudanya, nya pun berhenti baca Quran. Tengok kuda apa hal kuda tu. Bila nya berhenti baca Al-Quran, kuda mula senyap semula. Yang pun kan, tadi aku baca Quran riuh kau. Tu aku berhenti baca Quran, saya dah bunyi kau. Apa masalah orang tu? Masalah lah. Anggap mungkin ada benda-benda lain yang kacau kudanya. Yang pun masuk semula ke rumah, yang sambung baca Al-Quran, yang tengok langit bercahaya lagi kat kau, yang dengar kuda yang gelisah semacam lagi, yang pun skodeng lagi kat luar. Skodeng lagi sudah bunyi juga, saya dah apa-apa juga. Sudahnya, yang pun berasa tahu aja, besok aku jumpa Nabi, aku tanya benda tu dengan Nabi. Aku adu benda tu dengan Nabi, nak tengok apa kata Nabi pasal benda tu. Sebab Nabi, sahabat tanya apa semua Nabi boleh jawab. Maka Usaid bin Hudayr jumpa Nabi, ya Rasulullah, malam tu sekian. Apa cerita ya Rasulullah? Pasal apa yang macam ya Rasulullah? Nabi pun cerita, ya Usaid, ketahuilah kamu, yang langit bercahaya, apa tengok tadi ya, malaikat skodeng baca Quran bu. Sampai tahap macam ya. Yang kita tengok sahabat Nabi, panglima, tetapi Quran si tinggal. Kita nak jadi panglima, lengan bersin-sin ke apa, sekati. Tetapi biar ilmu agama ada, biar tahu hukum hakam dan seumpamanya. Si tahu banyak sikit-sikit pun boleh. Yang untuk mandi wajib pun si pandai. Nak jadi gangster, macam tu keadaan. Sayang, kita jadi gangster dunia aja, biar jadi gangster akhirat sekali. Yang boleh bersama berjawab dengan malaikat. Bila malaikat tanya, kita boleh jawab sebab apa? Bekal kita ada. Kalau bekal kosong, setakat 4 buku 5, malaikat punya buku 5 ya, pun beri ke kita 3,000 tahun pun koma. Kalau kita nak compare, hakikatnya keadaan kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita seperti sifatnya para sahabat. Bila sebut para sahabat daripada kalangan bangsa Khazraj, yang kita sebut tadi Usaid bin Hudayr di antaranya. Kemudian yang lain saya ingat kami mungkin Abu Darda pun sama. Abu Darda asal Khazraj. Asal Khazraj. Betul Khazraj. Oh iya. Ada tak yang tahu? Abu Darda. Kalau ia pun Abu Darda atau Khazraj, kita tengok tabiat Abu Darda tu bagaimana. Keilmuannya luar biasa. Walaupun satu ketika dia sembah berhalanya luar biasa, tetapi selepas kita tengok Islamnya Abu Darda radhiyallahu anhu, ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, kepanglimaannya luar biasa. Mungkin ada setengah-setengah sahabat Nabi yang luar biasa, tetapi bab-bab panglimanya slow sikit. Contoh seperti siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kita kenal bukan sebab panglimanya lah. Sebab apa Bilal bin Rabah tu famous? Di antara kisah Bilal bin Rabah, selain jadi muazzin, ketika Nabi naik ke langit, di Mi'rajkan ke langit, Nabi dengar bunyi kaki Bilal. Bunyi gaya berjalan dan bunyi gaya dan Bilal lah. Nabi pun tanya kepada Jibril, ya Jibril, Bilal dari syurga kah? Bilal tu, Bandung ni Bilal. Belum naik di Bilal lah. Bukan Bilal dekat Jais, Bilal bin Rabah. Bilal Jais, insya-Allah lah. Bilal Jais. Lantik kita surat. Bilal Jais itu insya-Allah ada bunyi kaki di syurga. Amin ya rabbal alamin.
dengan adiknya sekali. Amin ya rabbal alamin. Dengan kawan-kawannya sekali lah. Amin ya rabbal alamin. Bilal bin Rabah, ketika Nabi naik ke langit, ceritanya Nabi dengar bunyi Bilal berjalan. Sebab Nabi tahu Bilal tu berjalan pasal apa. Bila Bilal nak pergi ke masjid, yang akan lalu rumah Nabi, tepat lagi yang akan lalu bilik Nabi. Jadi Nabi dengar Bilal tu berjalan. Angkat sikit, seret sikit. Angkat sikit, seret sikit. Angkat sikit, seret sikit. Kan ada setengah-setengah manusia, kalau kita perhatikan tabiat kita, ada setengah-setengah manusia tu bunyi yang berjalan kita tahu. Betul dia boy. Kita tengah duduk, tiba-tiba tak ada kaki. Kita tahu sebab apa, kita kenal bunyi gayanya berjalan. Bilal bin Rabah yang mungkin si masyhur tentang dunia perang, tetapi pada perkara lain Bilal bin Rabah cukup masyhur, cukup famous. Dan seumpamanya balik cerita, sahabat Nabi daripada kalangan bangsa Khazraj ramai, dan rata-ratanya memang orang yang ada pengaruh, bangsa yang hebat, keluarga bangsawan dan seumpamanya. Jadi Qais bin Sa'ad asal daripada bangsa Khazraj, keluarga yang berpengaruh. Dari datuknya turun ke bapa, turun ke nya, semuanya bangsa hebat, semuanya orang hebat. Cuma macam tadi kita sebut, Qais bin Sa'ad janggut sedar. Kita sebut bagi teknak sampai tahap kalau kita nak pilih imam, si tahu gila macam dia nak pilih dah. Berluku sama berluku. Quran surah 1 dah buat, Fatihah aja pandai. Hukum makam je pandai. Tajwid je lepas. Kahwin tu dah bujang. Sudah macam ni nak pilih. Sampai tahap siapa berjanggut yang imam. Yang kita tengok betapa tingginya sentimental value pada perkara namanya janggut. Yang boleh simpan janggut, simpan janggut. Kalau kata pekerjaan kita boleh simpan janggut, apa boleh buat? Tapi biar ada lah janggut, nampaklah maskulin sikit. Tu kadang-kadang muka dah cerah, janggut disedar macam kunyit rupa. Sayanglah, biar ada janggut. Kalau boleh simpan janggut. Bujang ada, poet dah. Kalau boleh. Kalau boleh simpan janggut. Tapi kalau kerja kita di penjara, terkadang jadi isu benda yang sedang masalah lah. Ceritanya, Qais bin Sa'ad satu manusia sangat cerdik dan sangat berpengaruh yang Qais bin Sa'ad itu, sehingga Qais bin Sa'ad pernah menyebutkan, kalau bukan kerana Islam, aku boleh buat satu konspirasi yang seluruh bangsa Arab tu akan terima. Kita bayang pengaruhnya macam ni. Kalau dia buat satu posting Facebook, semua orang percaya. Yang akan jadi viral. Mengkata kita pula posting Facebook, benar ke Ustaz? Awak soal lagi, benar ke Ustaz? Mengkata Qais bin Sa'ad main Facebook, yang post satu benda, malam tu Manchester United kalah 7-0. Kalah dengan siapa? Yang di belasan 2-0, Basli lah. Basli. Lawan Basli boleh ya? Kita buat satu posting media sosial kita, Barnsley membelasah Man United 7-0, seperti mana dibelasah Liverpool satu ketika. Orang akan tanya, benar Ustaz dah main tak? Orang akan soal lagi aku benda ya. Tetapi kalau Qais bin Sa'ad post Facebook, Barnsley belasah MU 7-0, orang akan komen dah. Orang tanya, benar sih. Orang akan terima sebab apa? Pengaruhnya sangat hebat. Cuba bayang kita main media sosial kita, tengok Facebook Anwar Ibrahim. Esok rakyat Malaysia semua cek akaun masing-masing, 1000 akan dikreditkan ke akaun masing-masing. Orang percaya sih. Memang orang akan percaya sebab apa? Pengaruh yang punya pasal. Jangan main-main dengan benda dan pengaruh tu. Kerana benda dan pengaruh tu manusia boleh sesat. Macam kita tengok satu ketika di India, utara India, ada seorang ulama yang akhirnya Allah pusing keadaannya 360 darjah, yang namanya sampai sudah tu lekat pada satu ajaran sesat. Mirza Ahmad Qadiani, pernah dengar? Ajaran Qadiani. Sampai ke sudah namanya lekat. Tetapi adakah maksud baik bila sebut nama Qadiani? Bila sebut ajaran Qadiani? Betul sih, betul benda ya. Satu ketika Mirza Ahmad Qadiani, Ghulam Ahmad Qadiani itu betul ilmu hebat. Tetapi kita tengok bila imannya hilang, akidahnya rosak kerana pengaruh, sampai ke sudah tu ada yang follow kerana pengaruhnya ada. Munaga handsome, si handsome belum tentu. Kadang-kadang handsome pun tak ada pengaruh jadi. Kadang-kadang muka pecah pun
Pun pengikut ramai yang ikut. Bukan handsome, si ramai followers, dia apa? Kita tengok Ghulam Ahmad Qadiani, si pastilah handsome si. Tapi janganlah yang ingkar-ingkar kepada Allah tu handsome. Yang bunyi tepok kan, sebalik barang plastik je. Si bedah, pecahkan. Bukan handsome pun. Orang sebut jumpa handsome. Kita nak apa jumpa? Apa handsome berapa dia tu? Biasa. Handsome. Tapi bang betul. Tapi memang benar lah. Orang beriman, handsome-nya bukan kerana rupanya aja, tetapi handsome orang beriman kerana nur. Bila kita ambil wuduk ya, natural moisturizer, natural face whitening, glowing, benda yang semua, wuduk aja. Kita tengok bila muka-muka orang biasa berwuduk, walaupun black up, bercahaya muka. Bukan pada muka yang glow tidak lah. Tetapi sungguh keadaan macam ya, mukanya nampak berseri semacam. Kalau kita nak compare muka kita dengan Donald Trump, cuba tengok muka Donald Trump. Berseri muka. Si berseri muka tu nasiblah si potong muka si Uli. Memang layak aku untuk Donald Trump. Joe Biden sama, muka cerah, kulit cerah, tetapi berseri si muka. Kita tengok mukanya berseri si. Yang kita tengok muka satu ketika yang imam Masjid Istiqlal Jakarta, kan ada kisah nak imam Masjid Istiqlal Jakarta yang kena pecat berkuat kuasa serta merta. Apa di polanya? Adalah kontroversi di polanya. Yang cium satu manusia tu, cium palak satu manusia tu. Kita carilah kisah yang yang cium palak satu manusia tu. Yang kita tengok, yang mencium ya, muka lebih bercahaya daripada yang dicium. Yang dicium, yang akan cium perempuan. Yang imam masjid imam masjid tu akan cium perempuan. Ciumlah mak, bini, anak, ayah cium. Yang orang lain mesti cium. Yang dicium seorang lelaki. Lelaki tu ada pengaruh pada satu kepercayaan lain. Yang ziarah Masjid Istiqlal, imam Masjid Istiqlal yang dicium pada lelaki ya. Yang kita tengok gambar ya, imam masjid dia dalam keadaan jubah putih, berserban putih seumpamanya, mukanya lebih bercahaya daripada muka diciumnya. Yang diciumnya ya, sungguh pun putih sama putih baju, tapi muka sudah seri. Kita perhati sebab apa? Beza beriman tidak beriman. Jangan main-main dengan benda-benda wuduk kita tu. Bila kita biasa berwuduk, insya-Allah muka bersih. Walau muka siapa nak putih lah, sedahan, tetapi muka yang bersih. Yang macam tu. Kharis bin Sa'ad, balik cerita. Kharis bin Sa'ad yang punya pengaruh, punya hebat. Kalau dia buat satu posting Facebook, orang semua akan percaya. Orang akan komen lagi, benar ke? Orang akan tanya, ada benda ya? Semua membenarkan. Sebab apa? Hebatnya pengaruh keluarganya. Kemudian Qais juga dikenal sebagai seorang yang cergas dan cerdik. Bila sebut sahabat Nabi bangsa Khazraj, rata-ratanya mereka golongan yang terpelajar, golongan yang boleh membaca menulis. Zaman dulu, kalau anak kita si pandai baca, si pandai tulis, nya benda biasa. Sebab dulu, kalau manusia boleh baca, boleh tulis tu, nya benda biasa. Kalau kita boleh baca, boleh menulis, kita luar biasa. Macam Usaid bin Hudayr tadi. Usaid bin Hudayr, nya boleh menulis, nya boleh membaca. Complete package. Boleh tulis, boleh baca Quran merdu. Berperang pandai, bersyair pandai, kaya pun kaya, harta pun ada. Saya beri nanti. Saya yang Kalau kata kita lah, jumpa lelaki macam tu, berkawan dengan anak kita, saya beri nanti. Memang jarang-jarang pada simak. Sahabat Nabi bangsa Khazraj, rata-ratanya semua rupa kedaya. Rupa ada, harta ada, pandai pun pandai, menulis pun pandai, berkuda pun pandai, berperang pun pandai, pengaruh pun ada. Complete package baru. Kita tu menulis pandai, harta saya ada. Silpa dah ada. Adalah harta sikit-sikit, dia pun kata nak botak dah. Yang sudah untuk level, yang punya harta ya, tayar kereta botak, kereta ditukar. Bukan tukar tayar, dia sudah untuk level. Kita sampai level macam ni. Kita sampai level macam ni boleh. Tapi sahabat Nabi kalau kita sebut daripada kalangan bangsa-bangsa tu yang cukup luar biasa dan disebutkan oleh Ibn Shihab.
Ibn Syihab mengatakan orang-orang yang paling cerdik dari kalangan bangsa Arab saat terjadi fitnah ada 5 orang. Mereka lah yang paling ahli dalam siasah dan strategi. Mereka adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan anak kepada Abu Sufyan bin Harb. Memang kita maklum tabiatnya cerdik. Sebab bapaknya cerdik turun kepada anak. Dan tidak semua berlaku sedemikian. Macam kita sebut pagi tadi, belum tentu bapak cerdik, anak cerdik. Ada juga bapa cerdik, anak binawing. Pun ada juga. Macam Nabi Nuh alaihi salam. Kita tengok Nabi Nuh. Nabi Nuh bapa Nabi, anak. Kita tengok Nabi Yaqub, anaknya dari Nabi, Nabi Yusuf. Yang lain buang adik dan telaga kerja. Belum tentu bapa Nabi, anak senonoh juga ada. Iman tidak diwarisi, betul lah kata Rashidah. Muawiyah bin Abu Sufyan nyentuh mewarisi tabiat bapa. Cerdik ada, pandai ada, kaya ada, perang ada, ibadah pun ada. Complete package. Kemudian Amru bin Al-As. Amru bin Al-As nyentuh sahabat Nabi juga, tetapi lebih famous anaknya Abdullah bin Amru. Nah, kan ada disebutkan kepada kita ada 4 Abdullah tu yang ada sentimental value kepada Nabi yang sangat tinggi. Al-Abadilatul Arba'. 4 orang Abdullah. Abdullah Badawi masuk. Abdullah Abbas ada, Abdullah bin Zubair ada, Abdullah bin Mas'ud ada, Abdullah bin Amru. 4 Abdullah tu. 4 Abdullah disebut ulama Al-Abadilatul Arba'. 4 orang Abdullah. Sebab apa? 4 Abdullah tu ilmu semua hebat. Riwayat hadis ratus-ratus. Meriwayatkan hadis ratus-ratus, bukan hafal hadis. Kalau kita tanya hafal hadis, nescaya beribunya hafal. Kita berapa hadis hafal? Poligami itu sunnah. Ya kita hafal lah. Ya hafal kita. Yang mendalil Bunyal Islamu 'alal khamsi. Sambungan. Kadang-kadang kita siapa yang kita hafal apa? Malu sebahagian daripada iman, sabar sebahagian daripada iman. Ayatnya kita hafal.